Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita, Yang di-Pertua Dewan Negara Senator Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Manzur Hari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Khamis. Ini merupakan kunjungan hormat pertama Senator Tan Sri Dr. Wan Junaidi selepas dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara pada 19 Jun lepas. Kunjungan hormat tersebut turut disertai oleh Ahli Jawatankuasa Bertindak Persatuan Bekas Polis Malaysia (PBPM) dan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (PVATM) era Insurgency Sarawak. Berita seterusnya, bahagian Mukah akan menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak tahun 2023 dengan bertemakan Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, program yang bakal diadakan pada 30 dan 31 Ogos depan akan menekankan konsep keterangkuman bagi melibatkan setiap lapisan masyarakat untuk menyertai acara tersebut. Menurut beliau, kerajaan mahu pastikan setiap lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang, termasuk umur, agama dan jantina dapat terlibat sama dalam acara yang bakal diadakan ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari Kebangsaan di Kuching pada Khamis. Selain itu, Datuk Seri Fatimah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat selaku Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan itu turut dibantu oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, Timbalan Menteri Pembangunan Belia, Sukan dan Usahawan Sarawak, Datuk Jeroen Tak Jabu dan Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Raziz Hitam. Datuk Seri Fatimah menambah, pelbagai acara menarik akan diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ini termasuk Malam Ambang Merdeka pada 30 Ogos, diikuti acara utama pada 31 Ogos depan. Laporan berikutnya, Sarawak bersedia untuk bergerak ke hadapan dalam ekonomi baharu dengan berpandukan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagahwiin berkata, kementeriannya yang lebih dikenali sebagai MEITD adalah di bawah salah satu pemboleh ubah di bawah PCDS 2030 iaitu Kelompok Pendidikan dan Modal Instan. Under this cluster, catalytic initiatives are developed in the manner of strategic partnership with industry and stakeholders. The goal is to create a sane, illiterate society and address the disparity in quality of education. Beliau bertemikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri MEITD, Datuk Francis Harden Hollis, semasa majlis peresmian STEM Trailblazer Sarawak 2023 di Universiti Teknologi Swinburne di Kuching pada Khamis. Tambah beliau, program yang menitik beratkan pendekatan pembelajaran dan pembangunan yang mengintegrasikan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ini adalah cenderung ke arah pencapaian aspirasi Sarawak untuk melahirkan masyarakat yang berkembang maju berdasarkan data dan inovasi. Where everyone enjoy economic prosperity, social inclusivity, and a sustainable environment by 2030. Sementara itu, katanya MEITD juga memberi penekanan kepada pendidikan vokasional dan teknikal (VOTEC) yang menyediakan golongan pelajar dengan kemahiran dan kecekapan yang diperlukan oleh industri. Kepaparan selanjutnya, penjagaan kesihatan mental harus dipandang serius oleh masyarakat khususnya golongan pengamal media. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan Ukas, Datuk Abdullah Saidon memberitahu, kesedaran penjagaan kesihatan mental harus ditingkatkan dalam pengamal media untuk kesejahteraan diri. Menurut beliau, golongan tersebut terdedah kepada banyak berita yang mempunyai kandungan sensitif. Oleh itu, katanya, barisan pengamal media perlu menjaga kesihatan mental sendiri. Beliau berkata demikian dalam forum Let's Talk Content, Breaking News, Breaking Minds, The Trauma of Media Coverage and Mental Health Anjuran Content Forum bersama Era Sarawak di Kuching pada Khamis. Dalam hal itu, Datuk Abdullah juga menyeru industri hiburan dan barisan pengamal media menghasilkan kandungan media yang mampu memberi motivasi kepada masyarakat. Sementara itu, forum tersebut bertujuan membincangkan landscape media di Malaysia dan kaitannya dengan kesihatan mental masyarakat, memandangkan platform media merupakan pemangkin penting yang membentuk minda orang ramai. Panel forum itu terdiri daripada pakar Sekretari Hospital Miri Dr. Ravi Varma Rao, pengasas Awareness Against Suicide Awas Malaysia Alia Ali dan wartawan Nikkei Asia Norman Goh. Berikut pula, khutbah Jumaat perlu diselaras dan diubah suai supaya lebih menarik minat dan relevan kepada generasi muda untuk ke masjid.
Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar berkata, adalah penting untuk mengintegrasikan ilmu sains serta memasukkan unsur-unsur keilmuan lain yang berkaitan ke dalam khutbah. Menurut beliau, inisiatif tersebut memerlukan perhatian serius serta tindakan sewajarnya untuk dilaksanakan agar dapat mengukuhkan persepsi positif terhadap Islam sekaligus mengelakkan stereotip negatif yang mungkin timbul dalam kalangan generasi baharu. Maka kita perlu buat adjustment. Bagaimana khutbah hari Jumaat itu jadi menarik, menjadi cantik. Sebab Nabi kita menggalakkan hasanah, kecantikan. Mesti cantik. Apabila muda-mudi ini mendapati khutbah itu tidak ada minat pada mereka, tidak relevan pada mereka, maka mereka tidak akan hadir. Sebab tak ada daya penarik untuk mereka. Jadi khutbah itu mesti diubah suai supaya menarik. Dalam 1000 ayat, 300 hukum hakam. Yang lain adalah sains. Jadi masukkan sains supaya khutbah itu relevan kepada mereka. Beliau berucap demikian semasa menyempurnakan Majlis Penangguhan Muktamar Masjid-Masjid Serantau sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di Kuching pada Khamis. Dalam ucapan sama, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi turut menekankan kepentingan pendekatan yang lebih positif dalam menyampaikan mesej agama kepada generasi muda. Satu approach baru kalau kita katakan kepada yang muda ini, supaya mereka tak minum arak. Ini tak boleh, itu tak boleh. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Generasi baru akan menganggap Islam itu negatif. Kita ubah, adjust. Semua boleh diminum. Semua boleh diminum. Apa yang memabukkan, jangan. Satu approach. Apa yang memabukkan, jangan. Majlis Muktamar yang diadakan selama 2 hari bermula 5 hingga 6 Julai itu dipadatkan dengan forum perdana bertemakan Masjid Makmur Ummah Sejahtera diikuti persidangan daripada para pembentang dari Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Sedikit berita luar negara, kerajaan Indonesia akan menjadikan tebingan Kuching sebagai model untuk membina tebingan Sungai Kapuas. Wali Kota Pontianak, Bapa Insinyur H.A.D. Rusdi Kamtono, MMNT berkata, tebingan baharu yang sedia rancak dibina akan menerapkan elemen moden dan bersih namun tidak memusnahkan bangunan-bangunan lama yang mempunyai nilai sejarah terletak di pesisiran sungai. Sebaliknya, jelas beliau, bangunan-bangunan lama tersebut akan dibaik pulih dan dipelihara agar ia menjadi daya tarikan pelancong ke tebingan itu kelak. Saya mengikuti yang di Kuching ya, yang pertama dibangun itu dari hotel Riverside itu sampai ke Asam. Sekarang berlanjut terus kan, terus berlanjut ya, terus dibangun ada masjid Tabung, ada jembatan, ini kan terus berkelanjutan. Pastinya bangunan-bangunan sejarahnya nggak dihilangkan dari zaman Inggris. Itu berkelanjutan. Itu masih sama di Pontianak juga. Bangunan-bangunan juga akan kita restorasi, kita rehab, kita menghilangkan identitas yang ada. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan hormat rombongan media dari Sarawak diketuai Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA di Pontianak, Indonesia pada Khamis. Menyentuh perkara lain, Insinyur H.A.D. mengharapkan kerjasama dari pihak Kerajaan Sarawak dalam membantu usaha Pontianak menjadi bandar pintar. Dalam hal ini, beliau berharap Kerajaan Sarawak mendukung usaha mereka dengan menjadi sister city kepada bandar Pontianak. Sementara itu, Konsulat Malaysia di Pontianak, Azizul Zakri Abdul Rahim memberitahu, Malaysia dan Indonesia mempunyai hubungan yang sangat baik dan saling membantu dalam mempromosi sektor pelancongan kedua-dua negara. Ujarnya, Kerajaan Indonesia amat membantu Konsulat Malaysia di Indonesia dalam mempromosikan produk-produk pelancongan di Sarawak. Pemerintah di Pontianak tentunya juga memberi memfasilitasi
kami Konsulat Malaysia untuk mempromosikan produk-produk pelancongan yang ada di Sarawak. Dan masa yang sama juga pemerintah kita di Sarawak juga mempromosikan produk-produk pelancongan yang ada di sini. Jadi itu kerjasama baik yang kita garap selama ini di bawah kedua-dua negara, khususnya di antara Malaysia dan Indonesia, khususnya di antara Sarawak dan juga Kalimantan Barat. Jadi dua produk ini, yang pertama ialah produk pelancongan. Kita ada, contohnya di sini ada waterfront yang mereka idenya datang daripada Kuching ya. Jadi kedua waterfront ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri lah. Itu salah satu. Yang kedua ialah of course di Malaysia ini tujuan utama kita dalam mempromosikan perubatan medical. Katanya pihak konsulat dengan kerjasama pemerintah Pontianak dan Kalimantan Barat dalam menganjurkan sambutan ke-60 tahun hubungan diplomatik Malaysia-Indonesia di mana mereka telah membawa agensi-agensi pelancongan yang ada di Malaysia termasuk ejen-ejen perubatan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin UKAS tengah hari ini, mari kita sama-sama saksikan suasana konvoi kembara 60 tahun Sarawak Merdeka yang singgah di daerah Pantu Sri Aman. #menyebarfakta. Salam UKAS.